Jadi sejauh mana cabarannya, sejauh mana sambutannya di Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam sukan kongti dari kami di Kelantan FM ini yang bersiaran secara langsung menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi untuk pagi ini, saudara kita telah pun bersetuju untuk fokus kita kepada sukan bola baling yang untuk kita bincangkan bersama dengan tetamu yang telah pun kita undang ke konti pada pagi ini. Jadi untuk itu kita mengalu-alukanlah Encik Syihabuddin bin Ismail selaku Ketua Jurulatih Pasukan Bola Baling Wanita Negara dan juga Jurulatih Pasukan Bola Baling Sukma Negeri Kelantan. Jadi selamat datang Encik Syihabuddin ke konti Kelantan FM. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Okey. Sebagaimana yang kita ketahui, yang umum mengetahui bahawa sukan bola baling ini kita tahu tidak begitu mendapat sambutan dan juga tidak ramai pengikutnya sebagaimana sukan bola sepak lah di negeri Kelantan dan juga negara ya. Jadi mungkin Cik Syihabuddin boleh maklumkan kepada kita dan juga penonton latar belakang sukan bola baling di Kelantan ini. Terima kasih DJ Rudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pengetahuan penonton, sebenarnya handball atau bola baling sebenarnya mula diperkenalkan di negara kita pada tahun 1976 lagi. Dan sebenarnya handball atau bola baling merupakan permainan yang cukup popular di kalangan pelajar-pelajar sebenarnya. Dan ianya dipertandingkan di peringkat Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM yang diberikan dalam dua kategori, iaitu bawah 12 dan bawah 18 tahun. Di negeri Kelantan sebenarnya ia merupakan satu permainan yang cukup popular, yang mana ianya melibatkan beberapa kelab yang terkemuka. Dan di negeri Kelantan sebenarnya ia mula diperkenalkan lebih awal, dan secara rasminya tertubuh Persatuan Bola Baling Negeri Kelantan adalah pada 13 April 1999 sebenarnya, di bawah pimpinan YB Muhammad Syihabuddin, dan diperkuatkan lagi dengan kehadiran Mr. Yap selaku pengurusi kelab bola baling Masterpiece Steel Negeri Kelantan. Dan kita ada beberapa gabungan kelab sebenarnya di Negeri Kelantan yang agak ulung dan ternama. Antaranya Handball Masterpiece Club. Yang kedua adalah kelab bola baling UiTM. Dan kita ada juga kelab bola baling dari USM. Kita ada juga kelab bola baling dari UMK. Dan yang terbaru insya-Allah akan tertubuh satu lagi kelab, iaitu kelab bola baling Kola Cry. Yang akan dinamakan sebagai Cry Steel Handball. Insya-Allah. Dan sebenarnya dari pandangan umum kita nampak perkembangan bola baling di negeri Kelantan semakin rancak, dan dari semasa ke semasa ia sentiasa mendapat perhatian daripada para penonton, dan dia ada pengikut-pengikut yang tersendiri sebenarnya. So maksudnya Persatuan Bola Baling Negeri Kelantan sekarang memainkan peranan yang cukup penting di bawah YB Syihabuddin dalam mempopularkan permainan bola baling di negeri Kelantan, insyaAllah. Sebenarnya pasukan bola baling negeri Kelantan ini bertuahlah kerana ada Encik Syihabuddin yang berkelayakan di peringkat kebangsaan sebagai jurulatih untuk bola baling wanita negara. Perkembangan pasukan bola baling ni di Kelantan sendiri sejauh mana? Boleh Cik Syihabuddin terangkan. Sebenarnya dari segi perkembangan, kita melalui Persatuan Bola Baling Negeri Kelantan telah pun merancang beberapa aktiviti dan mengorak langkah
yang mana target kita adalah pada kejohanan Sukma. Ya. Okey, Sukma yang secara tidak rasminya sebenarnya akan dipertandingkan pada tahun 2026. Ya. Dan Kelantan sendiri insya-Allah sebagai tuan rumah sebagai tuan rumah pada tahun 2028, kita akan berjuang untuk memastikan yang kejohanan bola baling di peringkat Sukma diadakan. Sebenarnya dari segi perkembangan di negeri Kelantan, sebenarnya kita ada sebuah pusat latihan dan kecemerlangan bola baling secara khusus yang diletakkan di bawah satu bumbung, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkebang. Okey. Di bawah perhatian Encik Zulkifli Abdullah sebagai tuan pengetua dan penaung serta penasihat kepada pusat latihan tersebut. Dan kita sebenarnya dibantu secara khusus oleh Majlis Sukan Negeri dan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri Kelantan, seterusnya PPD Kuala Krai, dan sebuah kelab iaitu Masterpiece Handball Club yang sentiasa menolong bantu kita dalam menjalankan aktiviti-aktiviti. Tidak ketinggalan Persatuan Bola Baling Negeri Kelantan sebenarnya merancang dan merangka beberapa program untuk memajukan sukan ini melalui pusat latihan kita. Antaranya pada tahun lepas kita telah adakan program TID, Talent Identification, untuk memilih dan memastikan yang kita sebagai pusat mempunyai pemain-pemain yang berkualiti. Dan alhamdulillah program itu berjalan dengan lancar dan berjaya, yang mana seramai 300 orang peserta menyertai program tersebut. Dan dalam perangkaan juga kita mengadakan latihan setiap hari, dan latihan berjadual mengikut fasa-fasa yang kita tetapkan untuk menyertai kejohanan ataupun siri-siri latihan persahabatan. Okey. Kalau bercakap berkenaan pasukan bola baling Kelantan ini, mungkin ada kejayaan-kejayaan tertentu yang telah pun dicapai setakat ini bagi pasukan Kelantan. Okey, alhamdulillah setakat ini tidak dapat tidak saya katakan bahawa pasukan bola baling negeri Kelantan bukan sebuah pasukan yang amat digerunilah di peringkat kebangsaan sebenarnya. Yang mana kalau kita lihat daripada track record, bermula dengan tahun 2017 kita pernah menjuarai kejohanan Jerantut Open peringkat kebangsaan bawah 16 tahun. Kemudian kita pernah menjadi juara untuk kejohanan Johor International Open. Peringkat bawah 16 tahun juga, bawah 18 tahun lelaki dan perempuan. Kita sebenarnya pada tahun 2019 merupakan juara peringkat kebangsaan bawah 18 tahun. Untuk kejohanan MSSM bagi kategori perempuan. Dan tahun 2020 sebenarnya slow down akibat COVID kan. Okey, seterusnya pada tahun 2021. Dan 2022 pada tahun lepas kita muncul sebagai juara keseluruhan. Alhamdulillah. Bawah 18 tahun lelaki, iaitu peringkat remaja kebangsaan. Lelaki dan perempuan, yang mana di bumi bertuah inilah tempat kita muncul sebagai juara. Okey, yang mana Kelantan sebagai tuan rumah. Dan sebenarnya DJ rentetan daripada tahun-tahun sebenarnya, apa yang kita nak fokuskan, pasukan yang memenangi kejohanan-kejohanan itu ada pasukan remaja. Yang fokus kita adalah pada kejohanan Sukma nanti. Dalam persediaan 2028 insya-Allah. Itu yang menjadi fokus kita sebenarnya. So kita nampak perjalanan setup dari segi pasukan, dan pasukan yang ada di sekolah saya sekarang terdiri daripada 30 orang pemain lelaki dan 30 orang pemain perempuan. So fokus kita adalah untuk mendapatkan kejuaraan di Sukma. Yang mana pencapaian tertinggi kita di Sukma adalah pada tahun 2011 dan tahun 2013, iaitu muncul sebagai naik juara. Mendapat pingat perak. InsyaAllah itu fokus kita sebenarnya. Satu, kalau nak ikutkan kepada apa yang Cik Syihabuddin cakap tadi, memang agak memberangsangkanlah pencapaian yang kita peroleh setakat ini. Jadi moga momentum itu akan berterusanlah, terutamanya pada sukma-sukma yang akan datang. InsyaAllah. Baik, Cik Syihabuddin kekangan yang dihadapi, maklumlah
sukan ini tidak begitu popular. Betul. Dan ramai remaja-remaja yang nak main bola, nak pergi main badminton yang lebih sukan yang lebih glamour, betul. ataupun memberi peluangan gaji yang lebih baik kalau sekiranya wakil Kelantan ataupun wakil negara. Kekangan yang dihadapi. Okey, kita sudah faham sebagaimana yang DJ bagi tahu. Maksudnya bola baling bukan berada pada sukan teras sebenarnya. Namun perlu diingat dari segi peluang dan ruang, sebenarnya anak-anak pelajar yang menyertai pasukan bola baling dan mewakili negeri, dan ada di kalangan pemain kita yang mewakili negara. Setakat ni pada tahun 2018, 5 orang pemain Kelantan mewakili negara ke kejohanan bola baling peringkat sukan Asia di Jakarta. Sebenarnya pemain-pemain yang mewakili negeri ataupun mewakili negara sebenarnya lebih mudah untuk mendapat ruang pembelajaran di institusi-institusi tempatan. Maksudnya beberapa universiti, contohnya UiTM, USM sendiri dan UM memberikan laluan khas sebenarnya untuk pelajar-pelajar tersebut bertapak di sana. Jadi secara jujurnya saya katakan setakat ini kita perlu memberi ruang dan kesedaran kepada ibu bapa khususnya yang permainan bola baling juga boleh menyumbangkan sesuatu untuk anak-anak, khususnya untuk menyambung pelajaran. Peluang dan ruang. Begitu juga dengan kesedaran kepada ibu bapa yang sebenarnya kita ada satu pusat latihan yang khusus untuk melatih anak-anak yang jika dibandingkan jika mereka pergi ke sana, maksudnya peluang mereka ataupun hak mereka untuk mendapat ruang mewakili negeri ataupun mewakili negara lebih cerah. Berbanding dengan jenis-jenis sukan yang lain yang agak meluas dan ramai penyertaan serta ramai tandingan. Di situ ada persaingan. Ya, betul. Betul. Kemudian kita sebenarnya kalau di Sekolah Menengah Mengkebang di bawah pengurusan Encik Zulkifli Abdullah sebagai Tuan Pengetua, kita menyediakan asrama, kemudahan asrama untuk atlet khusus untuk atlet bola baling. Jadi InsyaAllah kalau mereka atau ibu bapa membawa anak-anak ke sana, maksudnya dari segi kondusif, latihan dan sebagainya lebih mantap, insyaAllah. Jadi kita dah pun tak banyak masa, mungkin dalam 2 minit macam tu. Harapan coach sendiri tentang sukan ini di Malaysia dan di Kelantan umumnya. Okey, terima kasih Encik Nordin DJ kita. Alhamdulillah, harapan kita lah, harapan persatuan yang presiden kita sendiri. Harapan, saya rasa mungkin harapan seluruh rakyat Kelantan sebenarnya. Kita nak melihat bahawasanya perkembangan bola baling menjadi lebih mantap bagi mendapatkan pingat di Sukma nanti, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. InsyaAllah di Eropah. Dan satu lagi harapan saya lah sebagai di barisan kejurulatihan dan pemegang taruh kepada sukan bola baling khususnya untuk negeri Kelantan lah. Akan ada lah sebenarnya. Kita tidak mempunyai dewan yang berbumbung. Sekarang ini kita hanya ada hard court, bermain secara terbuka, dan itu satu ruang dan satu kekangan sebenarnya untuk anak-anak. Dan kita tidak punya masa yang cukup sama ada untuk training. Maklumlah sekarang ni cuaca yang amat panas dalam keadaan cuaca yang amat panas. Jadi insya-Allah lah kalau ada peluang ruang untuk kita dapatkan dewan berbumbung, untuk memberi latihan secara total dan sistematik untuk anak-anak kita bagi mencerahkan peluang untuk muncul sebagai juara, insya-Allah. Baik. Apapun satu perkongsian yang hebat untuk pencerahan kepada ramai kalangan penonton kita dan pendengar kita. Jadi sekali lagi lah saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Syihabuddin Ismail selaku Ketua Jurulatih untuk pasukan bola baling wanita negara dan juga jurulatih pasukan bola baling untuk Sukma Negeri Kelantan. Kita harapkan pasukan ini akan terus maju jaya pada track yang baik pada masa-masa yang akan datang, lebih-lebih lagi ketika kita menjadi tuan rumah Sukma 2028 nanti. Jadi hanya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam konti sukan di Kelantan FM. InsyaAllah. Kita serahkan kembali kepada saluran Sukan TV RTM. Assalamualaikum dan bye-bye.